Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okey. Hari ini kita akan masuk topik 3.5, integration of exponential function. Okay. Kalau dalam buku, awak rujuk pada muka surat 207. Okey, topik ni tak panjang, sekejap aja. Okey, sampai muka surat 215. Jadi ada 8 muka surat. Untuk topik 3.6, integration by part, saya akan buat pre-recorded. Kemudian saya akan bagi link YouTube untuk buat tengoklah. Itu untuk second class, untuk kelas yang kedua dalam minggu ni. Okey. Dan kita pun dah tak banyak topik dah nak habis dah ni. Awak pada minggu depan awak akan masuk 3.7, iaitu application partial fraction. Dan tolong buat revision sikit tajuk partial fraction yang telah awak pelajari pada semester 1 yang lepas lah, pecahan separa. Okay. Tak banyak dah, partial dan application integration. Application ni saya akan buat rakaman, so insyaAllah minggu depan boleh habis topik ni. Okey, tapi kita masuk pada topik hari ini, iaitu integration of exponent function. Sama je, konsep dia macam cikgu. Mula-mula kita akan tengok by formula, kemudian gunakan substitution method. Benda yang sama. Okey, benda yang sama, tak ada masalah. Okey, okey. 3.5.1 perform integral of indefinite. Dia ada indefinite, kemudian definite ada had lah, ada upper limit dan lower limit. Apa isikan upper limit kepada nilai x dalam satu persamaan, kemudian ditolakkan dengan nilai x daripada lower limit. Benda yang sama. Okey, tak ada masalah. Dan topik ni agak mudah, exponential ni tak ada masalah sangat. Okey, bagi satu ungkapan pengamiran ataupun integral of function exponent yang berkuasa ux dx. So, nak dapatkan hasil daripada pembezaan integration ataupun pengamiran bagi fungsi eksponen yang berkuasa ux, macam mana? Okay, hasil dia adalah yang di atas ni adalah kopi sebiji, an exact copy. Apa yang ada kat sini awak copy siap-siap. Let's say lah E sama dengan kuasa 4x kuasa 2. Kuasa 2 ke? Dah kuasa 2 lagi. Campur 3. Okay. So apa yang ada kat sebelah sini ialah sama dengan, kita katakan inilah. Okay. Sama dengan kopi sebiji. E eksponen kuasa 4 x kuasa 2 campur 3. Dan dibahagikan dengan apa? Pembezaan bagi apa kuasa, perbezaan bagi kuasa eksponen tersebut. So katakan 4x kuasa 2 campur 3, kalau kita bezakan kita akan dapat 8x. So sini sama dengan 8x lah. So ini jawapan dia. E eksponen 4x kuasa 2 campur 3 bahagi 8x, dan jangan lupa campur C sebab ini adalah indefinite integral. Maknanya pengamiran yang tidak ada had atas dan juga bawah, so kita kena plus dengan C. Saya bagi contoh siap-siap senang ni. Okey, yang atas ni adalah copy exactly apa yang function dalam soalan, iaitu eksponen kuasa berapa. Tak kira lah benda ni panjang, campur berapa semua, tulis saja atas dan dibahagikan dengan pembezaan bagi kuasa eksponen tersebut. Kuasa eksponen itu berapa? Awak bezakan dia lah. Katakan sini 4x kuasa 4 ke apa ke? Bezakan. Katakan 4x kuasa 4 campur 3 adalah 16x kuasa 3. Okay, campur 3 tak ada lah kan? 3 bila kita bezakan dapat kosong. So, bagi 16x kuasa 3. Okay. Rasa topik yang untuk exponential ni agak mudah berbanding dengan topik lain lah. Okay, tengok contoh 3.5.1. E eksponen
9 kuasa X. Kemudian kuasa 9 kuasa X. Okay. Ikut pada formula, dapatkan nilai UX. Kemudian bezakan U prime X. Okay. So UX ni ialah 9X. Manakala U prime ni dapat 9. Kemudian masukkan dalam formula seperti di atas. Kita copy sebiji. Yang ni adalah benda ni adalah copy sebiji daripada soalan. Sebiji soalan dibahagikan dengan pembezaan terhadap UX. Okay. So jangan lupa campur C sebab ini adalah indefinite integral. Okay, boleh Okay. Jangan terkeliru lah. Tiba-tiba ada kuasa, ada bentuk pecahan. Tak ada masalah. Okay. 2 eksponen seperti yang di atas 3/2 kuasa 3/2x tambah 5. Okay. Jadi U sini adalah 3/2 x tambah 5. Bezakan dia hanya 3/2 sajalah. Okay. 3/2. So dapat U dan juga U prime X. Gantikan dalam formula. Okay, ini adalah yang asal. Yang asal. Dibahagikan dengan 3/2. Okay. 2 sampai 3/2 tambah 5 dibahagikan dengan 3/2. Ataupun awak boleh tulis 2 eksponen 3/2 tambah 5 dibahagikan dengan 3/2. Kalau masih keliru kan macam mana nak darab 3/2. Bila darab bahagi 3/2, kita boleh songsangkan ini supaya dapat darab 2 eksponen 3/2 x tambah 5 didarabkan dengan songsangkan dia 2/3. 2 kali 2 dapat 4 dan 3 di bawah. So dapatlah 4/3. Okey. Kita lihat lagi. Katakan 2/5 bahagi 2/5. Okey. 2/5 bahagi 2/5 bermaksud 2/5 bahagi 2/5. Kalau kita songsangkan 2/5 didarabkan dengan 5/2. So yang ni kita boleh potong lah. 2 kali 1, 2 kali 1, 5 kali 1 sama dengan 1. Okey, jangan keliru macam ni. Kalau bahagi maknanya nanti awak akan jumpa kita songsangkan dia, kita jadikan dia bentuk darab. Ini daripada bahagi kepada darab, itu kita songsangkan atas bawah lah. Okey. Seterusnya contoh yang ni, ini adalah definite integral. Sebab apa kat sini ada dua nilai iaitu ini adalah upper limit, yang ni adalah lower limit. Had atas dan juga had bawah. Okey. Bila jumpa bentuk pecahan macam ni, kita boleh buat pengasingan. Okey, sebab apa kat sini awak nampak ada kuasa berbeza. So kita boleh buat asingkan. So ada satu sebutan 4 eksponen 2x bahagi 6. Satu lagi adalah 5 eksponen kuasa 5x bahagi dengan 6. Okey, boleh buat dua pecahan lah. Pecahkan kepada dua sebutan kat sini. Kemudian kita buat integration satu-satu kisah. So, ini adalah kita copy sebiji jadi macam ni. Kemudian kita bezakan kuasa di atas. Itu dapatlah 2 di sini. Ini adalah U prime X. Kuasa di atas ini. Manakala yang sebelah sini, okay, ini di copy sebiji di atas. Kemudian 5 ni datang daripada pembezaan terhadap 5 ni. Dapatlah 5. Okay. 6 kali 2 dapat 12. So 4/12 bagi yang pertama ni. Tukar warna lain lah. Okay. Yang ni 4/12. Manakala satu lagi 5/30.
So yang ni saya ringkaskan. Saya ringkaskan 4 kali 1, 4 kali 3, 5 kali 1, 5 kali 6. So dapatlah 1/3 ataupun kita tak tulis 1 depan eksponen lah. Dan satu lagi 1/6 pun sama. Okey, bila dah dapat, kita gantikan yang ni bahagian upper limit tolak dengan lower limit. Upper limit berapa? Upper limit adalah 1. Lower limit berapa? Lower limit adalah 0. Okey, maknanya kita gantikan nilai X tersebut dengan 1 iaitu atas. Okey, 2X maknanya 2 kali 1 campur 5 eksponen 5 kali 1. Upper limit punya 4 ditolakkan dengan lower limit punya 4 lah. Okey, 0. So nak tekan eksponen ni kat mana? Okey. Tunggu sekejap. Kat mana eksponen ni? Kat dekat kalkulator. Tengok kat kalkulator, tengok skrin sekarang ni. Awak zoom. Eksponen tu berada dekat sini. Dekat ni, bawah darab 10 ni. Nampak tak saya punya cursor ni? Ada bahagian answer ANS ni. Sebelah dia ialah darab 10 kuasa X kan? Okey. Situ ada tulis eksponen kecil. Saya refer kepada kalkulator yang ni lah. Casio 570. Saya zoom dulu. Jangan. Tak boleh ke bawah pula ni. Okay, nampak tak yang bawah ni? Okay. Yang bawah ni ialah 10 kuasa X tu ialah eksponen. Cara nak mengaktifkan dia ialah kena tekan alpha kat sini. Saya tekan. Okay, eksponennya berada dekat sini bawah ni. Okay, eksponen di bawah sini. Dan mengaktifkan dia, silap. Saya tak tunjuk lah. Okay. Dia ada dekat bawah sini, eksponen. Jadi kalau nak aktifkan dia, kena tekan alpha. Tekan alpha, kemudian barulah tekan darab 10 kuasa X, kemudian keluarlah eksponen kat situ. Okay, keluar eksponen kat situ. Okay. Kemudian nak kira lah, eksponen kuasa 1 sama dengan 2.71 kot masa ni. Tekan kalkulator lah. Okay, tekan dan dapatlah 26.69. Okay, kita tengok latihan. Latihan ada berapa ni? Ada 10. Okay. Okay, yang mudah, biasalah yang mudah saya buat, yang susah awak buat. Okay, yang pertama, ini mudah adalah kita copy exactly seperti apa atas I, 7X bahagikan dengan 7. Maknanya ini copy pada atas, kemudian 7 ni adalah pembezaan bagi kuasa bagi eksponen tersebut. Dan jangan lupa campur C sebab ini adalah indefinite integral. Yang ni pula, okay, kita boleh bawa keluar benda ni. Okay, kita boleh bawa keluar. Saya ingat lagi, ini adalah nilai constant. So yang tinggal adalah 1 per eksponen kuasa 2X. Okay, dx. Kemudian buat apa? Okay, kemudian kita naikkan ke atas. Okay, nombor pecahan, nombor punca kuasa dan sebagainya. Kalau boleh kita tukarkan bentuk angka supaya senang lakukan pengiraan. Ingat lagi tak, kalau kuasa 2 adalah sama dengan kuasa setengah. Okay, kemudian apa lagi? Apa lagi yang kita belajar dulu dalam tajuk ni, kita ingat ya. Okay, semua bentuk-bentuk ni kita kena tukar pada bentuk angka supaya kita boleh buat pengiraan. Okay, seterusnya kita buat apa? 10/3. Okay, negatif sama negatif 2X.
Saya naikkan daripada bawah ke atas, dia jadi kuasa negatif 2x. Okey, kemudian 10/3 didarabkan dengan exactly apa benda yang ada ke atas, kemudian dibahagikan dengan pembezaan terhadap kuasa. Nampak nanti. Okey, pembezaan ni adalah negatif 2. Jadi kita tambah C lah. Kemudian jadi kita boleh potongkan dia, kita ringkaskan dia 2 kali 1, 2 kali 5. So negatif jangan lupa, so dapatlah negatif 5/3 eksponen kuasa negatif 2x campur dengan C. Okey, soalan ketiga. Okey, soalan ketiga. Kita buat macam mana? Okey, copy exactly 6 D negatif 4x bahagikan dengan negatif 4. Okey. 4 kemudian dicampurkan dengan ini ni atas lah. I kuasa negatif x bahagi dengan negatif 1. Saya ringkas banyak lah daripada ni. Okey. Maknanya awak boleh jadikan dulu I kuasa negatif x, tapi saya terus ringkaskan. So sini dapat berapa? 6 dengan negatif 4 kita boleh ringkaskan. Dapatlah 4 kali 2 kali 2, 2 kali 3. So dapat 3/2 eksponen eksponen kuasa negatif 4x ini campur dengan tolak jadi tolak eksponen kuasa negatif x dan dicampurkan dengan C. Jangan lupa. Okey, soalan keempat, A sin 2x. Tak salah pun, sin tu letak apa pun boleh, kuasa sin. So, copy sebiji sin 2x. Okey. Bezakan sin 2x, sin kalau kita bezakan dapat cos. Cos 2x didarabkan dengan perbezaan terhadap apa yang di belakang cos tersebut. So dapat 2 lah. Okey, bezakan apa yang di dalam ni. Maknanya sin dapat cos. Okey, kalau tekan sin x akan dapat cos x. Tapi kat sini sin 2x maknanya kita bezakan di dalam lagi. So dapat sini katakan d per dx bagi sin 2x. So kita dapat cos 2x didarabkan dengan bezakan di dalam ni iaitu 2. So sini dapat 2 cos 2x. Okey, so 2 per 2x. Ini sama dengan salin balik sin 2x bahagi 2 cos 2x dan campur dengan C. Soalan kelima. Soalan kelima. Okey, 7 eksponen. Okey, salin biji. Tambah 2. Okey, dibahagikan dengan pembezaan 3x tambah 2 adalah 3. Okey, sama je lah. Yang ni, okey, 3 salin perbezaan bahagi dengan perbezaan bagi x dan kedua ialah dapat x per 2 adalah sama dengan 1/2 x. Okey, kalau kita bezakan kita akan dapat setengah je lah. Okey, bezakan tahap setengah x ni kita dapat setengah. So bahagi dengan 3/2. Okey, 3 bagi setengah. Okey, maknanya kita 3 darab dengan 2. So 6 eksponen x per 2 dan jangan lupa C. Okey, seterusnya soalan 7, 8 ada 4 soalan. Yang ni kena buat lah macam biasa. Yang benda susah awak buat. Okey, semua okey. Yang ni, ini darab ni, ini darab ni, ini darab ni, ini darab ni. EX darab EX dapat E 2X. Okey, nampak kira macam mana. Okey, yang ni pun mudah ni. Salin sebiji bahagi 2 dapat 13. Okey, kita masukkan nilai. Yang ni pun mudah je. 7 bagi X. Dia dah 7.
1 per Px ataupun 7 kali dengan E kuasa negatif X bahagi dengan negatif 1. Okey. Dapat apa? Okey, masukkan upper limit 3 tolak dengan 2. Okey, seterusnya ialah perform integration problem by using substitution method. Substitution method. Okey, bagi contoh. 2 eksponen 6x tolak 1. Okey, ini adalah bagaimana untuk buat kita gunakan kaedah penggantian. Tapi kalau tak guna kaedah penggantian pun saya boleh dapat direct kat sini terus. Okey, saya boleh dapat direct. Kalau macam ni kita salin exactly. Ini tak gunakan kaedah penggantian. Ini adalah method biasa. Tapi kalau soalan minta benda ni, awak kena ikut lah. Okey, by substitution method maknanya kena follow lah. So 2 eksponen 6x tolak 1. Okay, 6x tolak 1. Kalau kita buat macam biasa, kalau kita salin balik, bahagikan dengan 6. Okay, 6 ialah perbezaan atas. So dapatlah 1 per 3 eksponen 6x tolak 1. Dan nilai dia adalah 1, 0. Kalau awak tengok jawapan kat bawah pun sama je. Okay. Dan 1 per 3 kali 6 eksponen 6x tolak 1. Okay. Lagi ringkas lah. Tapi ada ketikanya kita terpaksa gunakan substitution method seperti contoh dalam latihan yang lain. Okay. Okay. Kalau gunakan direct, terus dapat jawapan. Tapi kita nak belajar juga bagaimana nak menggunakan substitution method dalam menyelesaikan masalah ni. Okay, yang pertama, step ni ialah awal step yang awak dah hafal lah sebelum ni. Step ni awak dah hafal yang sebelum ni, benda ni tak ada masalah. Yang pertama, kita cari siapa kita nak tetapkan sebagai nilai U, iaitu nilai kuasa di atas eksponen kita setkan sebagai U lah, iaitu 6x tolak 1. Kuasa bagi eksponen tersebut. Step yang kedua, kita bezakan U terhadap X. U terhadap X, mana carikan du per dx dia, iaitu dapat 6. Okey. Kemudian, jadikan dx sebagai kepala subjek. So, kat sini, du sama dengan 6 dx. So, dx sama dengan du per 6. Okay, du per 6. Step yang ketiga. Step yang keempat, replace all original terms of with expression in term of u and dx. Maknanya kita gantikan daripada ini kehendak soalan asal, gantikan segala persamaan tersebut dalam sebutan u dan juga du. Iaitu dekat mana? Dekat sini dan dekat sini. Okey, ini adalah u dan juga du per 6. Du tambah 6 daripada atas ni lah. Gantikan. Daripada sini, apa yang dia buat adalah kita cari sebutan terringkas. Ringkas kat sini adalah 2 kali 1, 2 kali 3. Dan kita tahu bahawa 1 dengan 3 ni adalah constant. Lepas malam dah kita letakkan di luar daripada integration. Okay. Dan dia daripada dalam kita buat keluar. So yang tinggal dalam integration ni cuma adalah E eksponen kuasa dengan U. Dan kita bezakan. Eksponen E kuasa U ialah salin balik dibahagikan dengan pembezaan bagi U, iaitu dapat 1. Ketika U kuasa 2, baru dapat 2U. Tapi kat sini adalah U sahaja, maknanya kita beza. Awak jangan terkeliru dengan pembezaan U sini dengan pembezaan 6x tolak 1. Baik, Jadi sampai tahap sini, kita hanya bezakan U sahaja. Bukannya kita replacekan dengan yang asal, iaitu 6x tolak 1 yang okay, sampai sini baik. Sampai sini bezakan U sahaja. Kalau tekan U sini kuasa 4, barulah kat bawah ni dia akan jadi contoh lah. Ini contoh.
Kita beza ni, so kita salin balik E, U kuasa 4 bahagi dengan 3U kuasa 4 lah. 4U kuasa 3. Okay. Tetapi kat sini kita dapati U kuasa 1 sahaja. U kuasa 1 sahaja maknanya bahagi dengan 1 lah. So jangan keliru dengan U yang asal di atas. Okay, saya padam benda yang tak berkaitan nanti kan awak ni pula. So okay, integratekan dia, so dapatlah kali 1. Kemudian, okay, ambil sampai sini. Saya cerita tadi tu ialah kita bezakan UX. Kemudian kita gantikan sebutan nilai U dengan nilai yang asal. Okay, hasilkan nilai asal iaitu 6x tolak 1. Okay, ini 6x 1, 1/3. Ataupun kita bertulis eksponen 6x tolak 1 bahagi 3. Sama dengan ni ini 1 kita ni. Dan kita masuk gantikan dengan upper limit tolak dengan lower limit. So sini upper limit iaitu 1, di mana x sama dengan 1 ditolakkan dengan lower limit iaitu x sama dengan 0. Okay, tekan kalkulator dapatlah 49.35. Okay, exercise 352. Tadi awak dah buat 4 latihan. 352. Okay. Okay, substitution method. Substitution method. Mudah yang ini. Substitution method kita ambil U sama dengan negatif 3x. U prime x sama dengan negatif 3. Boleh nampak tulisan kuning. Kemudian apa lagi? U prime x ataupun saya buat du dx lah. Okay, kita takut ni. So du per dx sama dengan negatif 3. Kita dapatkan dx sama dengan du per negatif 3 ataupun negatif 3 per 3 lah. Kemudian kita masukkan, gantikan dalam sebutan yang ni ke dalam sebutan dia. I kuasa U didarabkan dengan dx adalah du per negatif 3. Kemudian kita keluarkan nilai pemalas ini ialah 1/3 lah, negatif 1/3 ya. Kita ambil mana 1/3 ni? Daripada yang ni lah. Okay. I kuasa U du. Dan yang ni kita kira. Okay, negatif 1/3 eksponen U per UX. Okay, ataupun dapat U lah. Ada nak tanya apa-apa ke? Ada apa tu? Kemudian kita gantikan nilai negatif eksponen kuasa U per 3 campur C dan kita ganti kena replace nilai U tadi negatif eksponen kuasa negatif 3x bahagi 3 campur dengan C. Okey. Seterusnya soalan B. Soalan B ni adalah sama dengan example 352. Okay, 352 sama. Saya tak payah tu. Maknanya awak tak payah buat. Untuk soalan example exercise 352 ni tak payah buat lah. Saya dah tunjukkan satu. Yang ni contoh dia sama dengan example 352. Okay, kita tengok. Okay, ini exercise tak tulis nombor. Saya tulis 3.5.3. 353. Okey. Yang ni boleh nampak macam mana kita terkasa gantikan sebutan substitution method. Ada 4 latihan. Okey, yang pertama.
Yang mana kita nak gantikan, kita ambil nilai kuasa eksponen. Okay, U. So, bukan U sama dengan X kuasa 3. X kuasa 3 saya ambil pada kuasa bagi eksponen. Okay, du per dx sama dengan 3x kuasa 2. Dx sama dengan du per 3x kuasa 2. Okay, dan kita replacekan sebutan dalam u. So sini kita kekalkan tapi E sama dengan kuasa U. Darab dx adalah du per 3x kuasa 2. Kita boleh potong iaitu 3x kuasa 2, 3x kuasa 2. Yang tinggal adalah pengamiran bagi E kuasa U. du. Okay. Okay, ini bezakan dia. Tempat U ni kan bagi 1. Okay, campur C. Dan replace balik dalam sebutan U tadi. Eksponen kuasa X kuasa 3 campur C. Okay, nampak macam susah tapi mudah je. Okay, yang B pula. Tunjukkan B. Kita ambil U sama dengan X kuasa 4. Saya ambil yang sin kat atas ni. Sin kuasa 4. Kemudian du per dx sama dengan 4x kuasa 3 dx sama dengan du per 4x kuasa 3. Digantikan dengan sebutan u sin u. Du per dx adalah du per 4x kuasa 3. Apa yang kita boleh potong, kita potong. So, yang tinggal adalah sin u du. Sin u du. Sin, kalau kita integratekan dia, kita akan dapat negatif cos u du. Oh, cos du campur C. Kemudian kita gantikan u dalam sebutan asal. So, dapat negatif cos X kuasa 4 campur dengan C. Mudahnya ni. Okay. 4 sin kuasa 4 X cos X. Okay. Ambil yang mana ni? Okay. Okay. Kita ambil U sama dengan sin X. Okay, yang ni kena pandailah Syed lah. U sama dengan sin X. Saya ambil sin X bukan sin kuasa 4. Okay. Sin X. Kemudian du per dx. Sin kalau kita bezakan dapat cos. Okay. Kemudian dx sama dengan du per cos X. Okay, du per cos X. Kemudian kita gantikan dalam sebutan. Okay, 5 sin kuasa 4X adalah 5U kuasa 4. Okay, du 4 darabkan dengan cos X yang asal. Darabkan dx, dx adalah du per cos X. Okay, mana yang boleh potong, kita potong. Cos X, cos X. So yang tinggal kat sini adalah saya buat keluar 5 keluar ni. Saya buat keluar 5. Bawa keluar 5. So jadi 5 integration bagi U kuasa 4 du. U kuasa 4 kita integratekan dia adalah U kuasa 4 campur 1 bahagi 4 campur 1. Okay, ingat balik
U kuasa 4 ialah 4 campur 1 bagi 4 campur 1. So, kita akan dapat sini 5 kali dengan U kuasa 5 bahagi dengan 5 campur dengan C. Terusnya, ada proses pemotongan lagi. 5 dengan 5. So, yang tinggal adalah U kuasa 5 campur dengan C. Gantikan U tadi dalam sebutan sin. So, dapatlah sin kuasa 5X campur dengan C. Okey. Okey. Soalan ni pula. Okey. Macam banyak Okey, soalan ni U kita ambil berapa? U sama dengan X kuasa 2. Okey, yang ni kita ambil U sama dengan X kuasa 2. Du per dx sama dengan 2X. So, dx sama dengan du per 2X. Gantikan dalam sebutan. So, sini 2X. Sin U. Okay, sin U. Yang ni du per 2X. So, saya buang. Jadi yang boleh kita potong. So, 2X dengan 2X. So, yang tinggal adalah, ni dengar tak semua ni? Saya cakap seorang-seorang ke apa? Sin U. Dengar je. Dengar Dengar tu macam cakap seorang-seorang pula. Seorang-seorang sendiri je. Kau faham Okay, sin kita integratekan dia, kita akan Okey. Sin, bila kita integrate dia, kita akan dapat negatif cos. Cos U tambah C. So, gantikan negatif cos U tadi ke dalam sebutan dia ni, cos X kuasa 2 dicampurkan dengan C. Okey, biasalah yang susah buat. So, ada 4 lagi soalan. E, F, G, H. Okay. Di eksponen kuasa 2x kuasa 2 tolak 1. Nampak? Soalan ni tak payah buat. Tapi yang ni sama. Dah 2 kali ditanya. Sama dengan example 3.5.2. Betul kan? 3.5.2. Soalan yang sama. Jawapan bersama. Okay, yang ni masukkan nilai U sama dengan berapa? Ambil yang atas ni lah. 4 kuasa 2 campur dengan 3. So, du per dx sama dengan 8x, dx sama dengan du per 8x. Okay. Kalau 8x dengan sini, ni saya tunjuk semua. X kuasa u du per 8x. Yang ni kita boleh potong x dengan x. So, tinggal 1/8, 1/8 bawa keluar. Okay, bawa keluar dan settlekanlah di dalam dia. Yang ni tak payah buat. Yang ni buat. Salin balik je, janji awak faham benda tu. Yang ni, yang mana kita nak buat? Ini kita ambil U sama dengan X kuasa 2. Okay, X kuasa 2 dapat kalau dx sama dengan du per 2x. Du per 2x, x ni boleh potong dengan x, tinggal per 2. Jadi 1/2 letak kat luar. 1/2 sebagai constant, 1/2 cos u. Okay, kita kira lah nilai. Okay, satu lagi saya nak beritahu awak bahawa benda-benda yang ada integral tu, yang definite integral ni kita boleh kira pakai calculator. Okay, kalau awak tengok sini, dekat function sebelah calculation ni, awak boleh terus masukkan nilai. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk awak semak sama ada awak punya calculation tu betul ataupun salah. Masukkan nilai upper limit dan lower limit. Lepas tu kalau ada sin x sebenarnya, x tu awak cari dekat sini. Okay, dekat penutup kurungan ni ada x, y, m kan. Okay, nilai x lah. Letak je nilai x di sini. Kemudian
nak aktifkan dia sama juga macam nak aktifkan eksponen. Kita kena tekan alpha dahulu. Tekan alpha, tekan X, so akan keluarlah macam contoh kat atas ni. Upper limit dia pi per 3, lower limit ialah 0, sin X. X tu datang dari mana? Daripada penutup kurungan ni. Tutup kurungan ni, kemudian di X, so tempat 1, 2. Sama juga untuk pengiraan benda ni semua, dan ni awak boleh kira direct dengan menggunakan kalkulator awak. Okay. Kalau ada kalkulator, tekan sama-sama lah. Tekan integral, letakkan alpha, tekan X, cos X kuasa 2. Okay. X kuasa 2. Tutup kurungan. Kemudian masukkan nilai lower limit 0, upper limit sama dengan 3. So, awak akan dapat, dia tekan lama sikit lah. So, apabila dia tengah calculate, dia akan dapat, make sure tekan mode radian. Mode dan radian bukan degree. Oh, agak lama untuk mengira. So, dia akan dapat 0.2. Okay. Dia akan dapat, lama, cukup lama calculator dia mengira. Dia akan dapat 0.2060592 Okay, jadi dalam buku ni telah di settingkan angka bererti semua tu. So ke sini ikut jawapan kalkulator memang agak lama, dalam berapa saat untuk mendapat jawapan dia. 0.2060592 Okay. Tengok awak cuba sendiri ya. So tujuan dia adalah untuk awak semak sama ada awak punya calculation tu betul atau tidak. Kita tengok contoh H. Tekan nilai 3x, 3 alpha x, kemudian darabkan dengan eksponen alpha lagi, kuasa, okay, kuasa berapa? Kuasa 2x kuasa 2, 2 alpha x kuasa 2, okay, kemudian tolak 1. Oh, sorry. Okay, tolak 1. Okay, dx, masukkan upper limit sama dengan 1, bawah limit 0, upper limit sama dengan 1. So, dapat tak? Agak lama untuk mendapat jawapan dia. Jawapan kat sini adalah 1.76. Yang diberikan dalam kalkulator adalah 1.76280179. Okay, jadi untuk soalan-soalan definite integral yang ada upper limit dan lower limit, awak boleh semak gunakan kalkulator. Tak ada masalah. Tapi kalau dah habis buntu lah, tak tahu nak jawab macam mana, tekan kalkulator, korang dapatlah markah jawapan. Markah kerja tak ada lah. Korang markah jawapan tu ada. Okay. Ataupun awak semak balik sama ada jawapan awak buat tu betul ataupun salah dengan cara ni lah. Kita tekan kalkulator. Okay. Habis topik 3.5 untuk integration by part. Saya akan dapat pre-recorded video, nanti awak boleh tengok saksikan dalam YouTube. Okay, itu saja. Ada apa nak tanya lagi tak? Ada apa nak tanya? Tak ada, Ustaz. Okey, alhamdulillah semua faham dengan jelas. So, kelas ni ada 12, ada seorang lagi, 2 orang tak datang lagi. Betul 13. Tak tahu ada yang berkongsi device ke tidak. Okey, itu saja untuk video untuk topik 3.5. Sir, Ya, saya silakan. yang presentation 2 tu bila? Yang tu, dia topik dia saya tak pasti. Saya tak ingat lagi, saya tak check lagi. Kemungkinan bab application. Topik tu belum ada lagi. Tapi saya akan bagi awal supaya boleh study dulu lah. Study dan rancang nak buat macam mana. Bagi masa yang lebih sikit supaya awak dapat hasilkan presentation yang lebih baik. Okay. Menggunakan kumpulan yang sama, saya akan bagi soalan nanti. Tengoklah hari ini atau esok saya akan bagi soalan. Presentation kedua. Okay. Ada lagi nak tanya? Ada lagi? Kalau tak ada, kita stop kat sini dulu. Kalau awak nak tengok balik video ni, nanti saya akan bagi link. Saya akan upload video ni seperti biasa dalam YouTube.
Dan awak boleh tengok balik, ulang kaji balik. Okay, exercise ni cuma kita namakan 353. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, saya sudahi kelas ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kita jumpa lagi.